warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil alim. Fafahamnaha Sulaimana kullan ataina hukman wa ilma wa sahatna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunafai. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Menjadi sifat Allah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman yang diberikan kepada kita, Islam, ihsan dan ma'rifat Allah. Kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Kita hidup dalam keadaan tidak ada dalam kejahilan. Kita hidup, kita sentiasa mengetahui bahawa hidup ni adalah cerita-cerita, kisah-kisah apa yang Allah nak tajalikan. Alhamdulillah, apabila kita mengetahui ni, maka kitalah dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan bila orang-orang yang beriman, maka sentiasa 24 jam kita ini diberi rahmat oleh Allah untuk melakukan amal soleh ataupun ahsanu amal. 24 jam sentiasa kita melakukan ahsanu amalah. Yang dimaksudkan ahsanu amalah itu sentiasa kita tidak ada rasa keakuan diri. Kita tetap menjaga supaya jangan ada sedikit pun keakuan diri kita. Bila ada keakuan diri, akan datang riya, akan datang takbur, akan datang kesombongan, akan datang bermacam-macam sifat mahzumah, sifat-sifat yang tercela. Puncanya keakuan diri. Maka itu kita perlu belajar mengenal diri, mengenal Allah. Apabila sudah kita mengenal diri kita betul-betul, maka Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita mengetahui bahawa yang ada adalah Muhammad, dan Muhammad tidak lain ada sifatullah. Dan inilah yang kita nak kenal diri kita yang sebenar diri, iaitu Nur Muhammad ataupun sifatullah. Dan bila dah tahu kita sifatullah, tak lain sifatullah tu daripada dirinya sendiri, iaitu menceritakan tentang dirinya. Jadi segala perangai-perangai sifatullah itu adalah dari Allah, iaitu zatnya semata-mata. Maka kita mengesakannya, menombor satukannya, tiada dua. Bukanlah sifat dan zat itu bercerai, tidak. Tapi sebenarnya nak menceritakan bahawa esanya tadi, maka dia terkeluarkan. Dia keluarkan untuk supaya kita ni kenal dia. Bila kita kenal, baru kita tahu kita ni tak ada dan dia tu tetap esa. Baru kita nampak sekalian yang ada ni semua menunjukkan esanya dia, bukan menunjukkan dia tu banyak. Allah tu tetap esa. Berapa banyak pun dia tajalikan satu hari, tetap juga dia tu bukan banyak berbilang-bilang, tetapi esanya untuk ceritakan. Yang ada sebenarnya ada keesaan dirinya sendiri. Dan dia cukup untuk mengesakan dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri. Yang ada menunjukkan yang wujud hanya dirinya sendiri. Di situlah puncak dinding tauhid, di mana keakuan diri kita telah dilenyapkan oleh Allah. Warzuqnil fana'a anni ya Allah.
kurniakan kepada kami, kurniakan kepada kami semua fana padamu ya Allah. Warzuqnil fana'a anni, warzuqnil fana'a anni. Kerana kita dah mengetahui dari sisi Allah, kita ini jahil. Apabila Allah memberikan kita kefahaman, baru kita tahu kita ni tak pernah ada rupanya. Yang ada hanyalah sifat-sifatnya, af'alnya, ataupun menceritakan tentang dirinya. Baik asma, baik af'al, baik sifat, baik zat, semua dianya tadi. Berkasih sayang antara sifatullah dengan zatullah tu adalah dirinya tadi. Bukan ada dua. Tidak ada antara lagi dah. Melainkan esa dirinya semata-mata. Alhamdulillah, bila kita dah dibagi faham, bila kita dah dibagi faham betul-betul kaedah ini, maka kita telah mendapatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita telah mendapatkan ketenangan. Kita dapatkan iaitu apa yang dikatakan puncak dinding tauhid zat. Kita telah dimasukkan, telah kita dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi nurnya. Tak lain, Nur Muhammad tu adalah kenderaan kita, kenderaan roh kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zat wajib al-wujud, yang tidak ada lain lagi. Sebenarnya hanyalah itulah tempat yang harus kita sampai, supaya kita dapat mengetahui bahawa diri kita ini tidak pernah ada. Jadi setiap sesuatu apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita akui, kita yakini, kita imani bahawa itu adalah cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menceritakan dirinya sendiri. Jadi cukup Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia mengesakan dirinya, dia membesarkan dirinya, dia mengagungkan dirinya tanpa perlu dia ciptakan apa pun. Tapi sesungguhnya dia menciptakan segala sesuatu itu supaya kita tidak terhijab, supaya kita tidak nampak yang lain melainkan siapa yang menciptakan segala sesuatu itu. Dia tidak mahu kita tertipu. Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu kita tertipu, tak mahu kita terhijab. Maka dia ciptakan sekalian alam ini supaya kita nampak siapa sang pencipta itu, supaya kita kenal bahawa dirinya lah yang mengesakan dirinya. Tak ada lagi keakuan diri kita. Maka disitulah tempat yang paling manis, tempat yang paling indah. Baru kita akan nampak segala apa yang terjadi, baik ke depan kita, baik belakang kita, semua kita nampak. Baru kita tahu bahawa ini cerita-cerita Allah. Apa yang terjadi baik belakang kita, buruk, kita akan mengakui bahawa itulah ceritanya. Dan ke depan kita, kita tak ada risau. Kita tahu apa akan jadi ke depan kita. Kerana duduk antara nikmat ataupun azab, ataupun susah atau senang, hina atau mulia, tinggi atau rendah, ke depan kita pasti antara dua itu. Dan kita hanya duduk kepada siapa yang menciptakan antara kedua itu. Kita akan tahu bahawa ke depan kita yang paling mustahak adalah sentiasa merasakan keakuan dirinya, bukan keakuan diri kita. Maka kalau ada keakuan diri kita, kita akan risau ke depan kita ni, nanti jadi begini, nanti jadi istriku begini, nanti aku mati, anakku macam mana, nanti kalau ini. Kita akan dimomok-momokkan, ditakut-takutkan dengan ke depan kita ini yang kita sendiri tidak tahu. Tapi yang semestinya ke depan kita pasti ada nikmat, pasti ada azab, pasti ada hina, pasti ada mulia. Pasti ke depan kita ada siang, pasti ada malam. Jadi ke depan kita jangan dirisaukan. Yang kita risaukan, kita tak merasakan Allah. Dan yang kita risaukan, ada keakuan diri itu yang bahaya. Mati, tetap mati ke depan. Siapa-siapa pun pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap bernyawa pasti akan mati. Jadi jangan kita risaukan mati, jangan kita risaukan hidup. Tapi yang kita risaukan dengan siapa saat sekarang ini. Adakah dengan keakuan diri ataupun kita merasakan kemanisan, iaitu keesaan Allah, memuji, mengesakan Allah, yang kita ketahui bahawa dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Tak ada langsung keakuan diri kita. Tak ada sehalus zahara pun
tak ada apa. Semuanya yang ada pada dalam diri kita adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Allah tahu apa yang akan berlaku pada hidup kita dan apa yang perlu berlaku pada hidup kita, semuanya di tangan kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya bila Allah dah mengatur, maka Allah akan mengatur dengan cantik, dengan susunan-susunan kesempurnaan Allah. Tetapi apabila kita ada keakuan diri, kita risau sini, rezeki aku macam mana. Kita masih lagi kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita memikirkan nanti macam mana nanti. Kita tak duduk betul-betul dengan Allah. Sebab kita ada keakuan diri, maka kerisauan tu berbalah-balah tu tadi. Kita akan mempertikaikan, nanti jadi begini tak baik, nanti jadi baik, macam mana ni ke depan. Kita takut kan. Padahal kita tak perlu takut. Sebab kita tahu yang menyusun ke depan kita adalah yang maha sempurna. Jadi kita tenggelam, duduk, serahkan, tawakal betul-betul kepada Allah. Engkaulah ya Allah, tolong susun hidupku ya Allah. Kerana Rasulullah SAW sendiri dibagi mujizat, dibagi macam-macam. Kontrollah dunia ni, sekian alam ni Muhammad pun. Tetapi tetap Rasulullah SAW beradab dengan Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan aku menyusun hidupku ini sendiri, walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Itu sunnah Nabi SAW untuk kita buang keakuan diri, supaya kita betul-betul hadap ke depan akan terjadi. Itu semua adalah Allah yang tahu susun. Yang mustahak kita selalu dengan Allah, jangan ada keakuan diri. Baru kita akan hadapi ke depan kita dengan Allah, bukan dengan diri kita. Kalau dengan diri kita, habis kita. Kita akan berbala-bala, tidak boleh terima. Kalau baik boleh terima, nikmat. Tapi bila kena sesuatu yang bercanggah dengan hawa nafsu kita, kita akan lawan. Kenapa boleh jadi ini? Siapa boleh kerja ni? Kenapa kita salahkan tu, salahkan ni? Itu yang menyebabkan kita jadi duka cita hidup di dunia ni, jadi kemurungan, jadi kita ni tak tahu hala tuju dah macam mana dah. Padahal semua tu susunan Allah. Kita mengeluh ke, kita buat apa pun, itu susunan Allah paling terbaik. Jangan kita ingat bahawa kita punya kehendak tu diturutkan tu baik. Kadang-kadang apa yang dibagi sebenarnya untuk menjauhkan hati kita dengan Allah. Jaga. Jadi Allah bagi sesuatu musibah, sesuatu ujian tu untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Bukan kita mengeluh, bukan kita rasa terseksa. Malah kita aku terima, alhamdulillah ya Allah. Engkau uji aku supaya aku dekat dengan Engkau ya Allah. Buangkan keakuan diriku ya Allah. Begitu para rasul, para nabi, para wali Allah, dia risau tak kena ujian. Kita kena ujian kelang kabut, risau. Sebab kita masih banyak keakuan diri, ego, ria, takbur, sombong masih berlegar dalam diri kita. Kita nak kepala kita je, kita rasa kita punya pendapat ni betul. Orang lain punya pendapat betul pun kita tetap nafikan. Ini yang berlaku dalam hidup kita, yang perlu kita buangkan segala-gala sifat tu tadi, supaya betul-betul kita duduk dengan Allah SWT tanpa ada rasa keakuan diri, tanpa perlu hidup kita ni orang puji kita. Orang hina kita, kita tak kisah. Orang hina ke, orang puji ke, orang buat macam mana, kita tetap hati kita adalah Engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Engkaulah yang menyusun segala ketentuan-ketentuan ni ya Allah. Tolong jangan biarkan ada keakuan diriku ya Allah. Kalau ada keakuan diriku, aku tak mampu hadapinya ya Allah. Maka tolong ya Allah. Jadi Allah menyuruh kita dengan kalimah-kalimah yang suci, iaitu kalimah yang ikhlas, iaitu la ilaha illallah. Tetapi kita tidak membedah siasat, kita tidak kupas la ilaha illallah tu, hanya kita menyebutnya saja. Ibaratnya kita duduk dalam tong najis, kemudian kita sebut la ilaha illallah, la ilaha. Kita berada dalam riba, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha. Kita berada di dalam keadaan yang mana Allah tidak suka kita duduk di situ. Cara kehidupan sistem Yahudi yang kita ikut, kita duduk dalam tu, kita berzikir, kita berpuasa, itu Allah Ta'ala kita keluar dulu, baru kau akan dapat kemanisan dengan aku. Tapi masih lagi kau duduk dalam akuarium Yahudi, sistem Yahudi yang celik-celik mata terus kamu ikut, dan kamu tidak ada rasa untuk nak keluar daripada akuarium itu, maka Allah SWT tidak akan mengambil amalan-amalan yang kau dalam hidup kau. Sebab
engkau telah mengikuti amalan-amalan yang Allah tidak ridhai. Allah sayang pada kita. Allah kata jangan ikut jejak langkah Yahudi, sistem-sistem Yahudi, tetapi sistem tu yang kita ikut. Lepas tu kita Allah dah tak suka gitu, kita buat tak. Kemudian kita amal apa pun, Allah Ta'ala kata keluar dulu daripada sistem. Baru kita akan tenang, baru kita akan bahagia hidup kita. Selagi kita ikut sistem tu, selagi tu berjalanlah kekotoran dia mengalir dalam darah kita. Bukan saja makanan tu boleh mengalir darah-darah yang tidak suci. Kita makan barang-barang yang haram, yang mencuri ke, rasuah ke, itu akan jadi kotor darah. Dan juga sistem yang kita ikuti, sistem Yahudi, yang Allah SWT suruh Nabi SAW larang umat dia jangan ikut sistem Yahudi. Kerana Yahudi dan Nasrani dia akan membawa kita sesat sedikit demi sedikit supaya kita ikut sistem dia. Ini berlaku sekarang, bukan kita tak nampak pun. Nampak dah, tapi kita macam buat dek je. Macam tak ada apa-apa, terkena peperangan macam gitu. Sekarang ni punya kuat sihir Yahudi tadi. Yahudi gunakan sihir. Sihir dia macam ni lah. Dia tak bagi serang dengan bom nuklear ke apa benda ke, dia tak pakai senjata. Tapi dia pakai secara perang saraf yang halus, yang menggunakan sihir ni tadi. Yang kita tahu kita umat Islam jadi lemah, tak boleh buat apa dah. Terpaksa akur dengan sistem Yahudi. Sebab Yahudi dah gunakan orang-orang tali barut orang kita juga. Kalau orang kita tak bagi sokongan, dia tak mampu nak buat kerja ni. Tapi orang kita, orang dalang ni tadi yang dia panggil tadi tali barut ni yang jadi kita ni umat Islam jadi makin lemah. Tak boleh lawan. Kena enjet ikut enjet. Tu tadi. Pasal enjet tu air kencing setan. Kita setuju pula. Kita kata bagus pula kita cakap. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita setuju orang Yahudi mengeluarkan sistem dia tadi. Kita akur, redha dengan dia punya sistem. Padahal Nabi kata kau jangan berbincang pun jangan. Apatah lagi ikut. Ni kita bukan bincang, ikut. Bahaya tak bahaya. Lepas tu kita rasa macam tak ada apa. Aman lah. Wismayang, solat boleh apa semua. Kita tak ada berperang lah. La haula wala. Dan dikatakan perang akhir zaman bukan perang yang ni, yang lebih bahaya daripada nuklear, lebih bahaya daripada perang apa? Ni perang saraf ni tadi. Tak tahu kita ikut dia punya apa, kelepang biawak Yahudi punya sistem. Kita ikut seronok kita kata. Dia bagi kita sistem makan pun disusun di zaman, semua kita kena ikut. Dia naikkan harga barang, dia buat macam-macam semua dia dah kontrol. Kita rasa macam senang lah je. Iyalah. Belajarlah mengenal diri, mengenal Allah, baru kita nampak. Dah lama dah kita berlaku peperangan. Tinggal lagi kita buat dek ataupun rasa macam tak ada berperang, aman, terkena pukau, terkena sihir Yahudi. Ini saya cakap tadi. Belajarlah kenal diri kita Allah, maka Allah akan buka mata hati kita. Baru kita memandang dengan pandangan Allah. Kalau tidak, apa yang kita pandang sekarang adalah pandangan hawa nafsu. Sebab kita ada keakuan diri. Yang menunggang dunia sekarang adalah Yahudi. Apa pun sistem itu semua dia dah termasuk dalam sistem kita. Jadi kita undi je mana pun apa semua, tetap juga Yahudi yang akan kontrol kita. Sebab kita sendiri yang nak duduk dalam tu, dan kita biarkan diri kita berada dalam akuarium sistem dia. Saya dah cakap tadi, keluar. Bukan suruh perang dengan dia. Dia tu durian kita timun. Nak perang buat apa? Keluar. Jauhkan daripada durian tu. Tu. Biar dia jadi rosak sendiri. Tajam dia hilang sendiri nanti. Yang kau pergi dekat memanglah rosak kau timun. Dia bukan kuat, tapi tinggal lagi kita yang kurang cerdik. Allah dah bagi tahu dah, jangan berbincang pun. Apa dah lagi ikut sistem dia. Sekarang kita ikut sistem dia, kita rasa macam mana dia aku ikut sistem dia. Nampak kena pukau, kena sihirnya kita tadi. Gaduh sana, undi, gaduh sini, habis-habis. Macam itulah style kita punya
5 tahun undi. Macam itulah style dia. Tetap juga yang nunggang, yang kita kena ikutnya adalah Yahudi. Sebab dia dah kontrol dunia, dia dah pegang tali kuda tu, dunia tembak kuda dia dah kontrol. Pemenang macam mana pun dia tak heran dah. Dia dah tahu kamu dah dalam genggaman. Dia boleh hantar lagi berat punya ni sistem untuk dia masukkan dalam diri kita supaya kita lemah perhubungan dengan Allah. Dia gunakan santau vaksin dia. Dan dulu saya dah cakap kan, kalau orang dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, santau kan. Ini santau lebih bahaya lagi Yahudi buat. Terang-terang kita kena depan-depan kita. Kita tak rasa santau lah tu. Bagus. Kita berpegang pada percaya pada tu lah. Ya Allah. Kita menunggu lah. Bila lagi dos yang keempat ni kita baguslah. Ya Allah. Kita kata bagus pula. Ya Allah. Malang nasib. Dah lah kena sihir, kena tipu, percaya pula. Tak kena sihir lah, mana pun tak. Orang gila, kalau kita kata dia gila pun, dia tak mengaku dia gila. Cuba orang kena sihir, kena rasuk pun, mana ada, aku waras lah, aku betul. Padahal dia dah ikut sistem Yahudi, dia dah macam-macam cara Yahudi dia dah ikut, dia dah jadi macam tak nampak dah sistem lain dah yang lebih baik. Padahal sistem yang paling baik, sistem yang Allah Ta'ala hantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan riba, jangan ikut sistem pelajaran Yahudi, jangan ikut perubatan Yahudi. Ni tidak. Perubatan sakit cara Yahudi. Perundangan hakim-hakim cara Yahudi. Muamalat bank urusan niagaan cara Yahudi. Yang Allah tak reda tu, macam mana doa kita nak maaf? Macam mana kita solat nak hati nak sendak khusyuk? Kita perintah Allah tu kita langgar nak khusyuk macam mana? Solat tu akan mendatangkan solat yang lalai lah. Sebab darah daging kita sumber daripada makanan-makanan yang tidak suci. Halal lah tapi tak thayyibah. Halal, saya tak cakap tak halal, makan halal tapi tidak thayyib. Bila tak thayyibah tu tidak ada kekhusyukan dengan Allah. Tenaga tu habis kita dapat tenaga tu untuk kita keakuan diri kita. Kita hidup kita cari orang yang lebih tinggi keakuan diri dia supaya dia boleh naik keakuan diri kita. Sistem sekarang ni makin teruk lagi. Kalau kita tak betul-betul memang tak boleh. Ni undi sekarang saya cakap betul. Kita tak akan siapa-siapa akan naik nanti. Yang akan naik nanti Imam Mahdi. Percaya tak percaya saya akan tunggulah. Sebab tak ada cara lain lagi dah penghujung zaman ni Rasulullah kata melainkan keturunanku Muhammad bin Abdullah, iaitu Imam Mahdi yang boleh hapuskan sistem Yahudi yang dah bertapak lama. Dah dekat 100 tahun lah. Semenjak penjatuhan Osmaniyah 1921 ke bro. Sekarang ni dah 2022, dah 100 tahun. 100 tahun dah, maknanya lebih. Mana dah memang akan turun pengganti untuk dipanggil tadi membangkitkan balik Islam ni tadi. Sebab Islam ni dia ada kali dia tidur, ada kali. Jadi siapa yang tidur? Orang yang dalam tu, yang mengamalkan Islam tadi. Ulama-ulama dah hubud dunia, ulama-ulama dah dekat dengan raja-raja zalim. Ulama su tadi kan, lebih banyak ulama yang betul-betul ni semua dikatanya pemberontak lah, tak dengan kemodenan lah, macam-macam dihina ulama yang betul-betul. Duduk tersorok-sorok, kita pun tak tercari mana ulama yang betul-betul nak. Rupanya mereka cakap yang benar dipancung lah, dia apalah macam-macam. Kita tengok negara Islam di timur. Di Syria habis dah. Afghanistan habis. Negara yang lain tu semua dah habis lama dah. Lagi apa? Iraq. Iran dah memang lama habis dah. Kena Yahudi dah lama dah. Iraq Saddam Hussein habis dah. Rakyat dia sendiri yang tak nak sokong dia. Padahal Iraq Saddam Hussein bagi macam-macam dengan rakyat dia. Tapi difitnah oleh Yahudi, fitnahkan tadi rakyat dia supaya benci
pemimpin dia. Aku boleh bagi lebih lagi sebenarnya. Keuntungan minyak tu banyak dia kata. Saddam bagi kau sikit tu sebenarnya. Dia Yahudi ni. Aku bagi kau lebih. Rakyat bodoh kan. Rakyat tak bijak. Kena rakyat nak ubur dunia. Pasal Allah Ta'ala kata kau tak boleh satukan manusia dengan wang ringgit, dengan harta, dengan kedudukan kau. Tapi kau boleh satukan dengan mengesahkan Allah. Sebab mengesahkan Allah tu dengan kasih sayang. Kau melobi sana melobi. Yang teruk ni baru-baru ni yang Perdana Menteri Raja Gaddafi di mana? Siapa mana? Libya kan. Teruk tak dia kena macam mana? Dia bagi rakyat dia berkahwin, bagi rumah sebiji. Itu presiden bagus tu, Gaddafi. Tapi benci, Yahudi benci. Cari jalan macam mana nak. Rakyat dia kan mana susah, dia bagi bulan-bulan duit. Minyak makin banyak, makin baik dia buat, makin banyak minyak Allah bagi harta kan. Dia bagus. Tapi rakyat dia tu, rakyat dia juga yang hancurkan dia sebenarnya. Bukan Yahudi dia umpan lah, dia kata aku boleh bagi lebih. Ni Gaddafi aku bagi ni, aku bagi ni. Padahal Gaddafi buat dengan rakyat dia macam-macam kebaikan. Buat hospital tak bayar-bayar, datang itu. Ya Allah, macam-macam Gaddafi buat dengan rakyat dia. Tapi itu Allah Ta'ala kata kau tak boleh satukan dengan, kau boleh satukan dengan ajar dia mengesahkan nombor satu lah. Tak ada cara lain. Bila dah kita betul-betul ajar rakyat kita mengesahkan Allah, dia tak boleh umpan harta ke tak. Tapi kau dah ajar bagi lobby ni, bagi raya supaya rakyat hormat kau, tak akan boleh kau satukan. Jadi Imam Mahdi akan bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iaitu cara dia untuk mengesahkan Allah dulu. Baru orang yang ikut dia tu betul-betul mengesahkan Allah. Bukan pasal wang ringgit. Bukan dia ikut Imam Mahdi ni kerana wang ringgit. Kalau dia ada hati dia untuk ikut nak wang ringgit, dia betul-betul Allah dan Roh. Ijrah dia ikut Imam Mahdi tu Allah dan Roh. Dan dia sebelum Imam Mahdi turun, dia dah rasakan dia betul-betul Allah dan Roh Rasul. Bukan aku berbuat ni, bukan aku mengundi ni kerana parti ni, patu tak ada. Pasal dia bagi aku duit tak ada. Tak bagi pun tak kisah. Aku memilih kerana Allah dan Roh Rasul. Hijrah kita. Kita nak jadi yang pemimpin terbaik. Kita dulu Allah dan Roh Rasul, bukan untuk kedudukan, bukan untuk harta, bukan nak dapat apa saja pun kemauan kita. Itu nombor 10. Nombor satunya adalah kita nak kita betul-betul mengesahkan Allah, kenal diri, kenal Allah. Kita nak juga pemimpin kita juga yang kita pilih mengenal diri, mengenal Allah. Mengesahkan Allah tu nombor satu dalam hidup dia. Baru tu pemimpin yang betul yang boleh. Jadi kita fikir-fikirkan. Kita bagi lobby macam-macam rakyat kita, dia boleh lompat sana, lompat sini. Sebab apa? Kita ingat kita bagi, aku dah bagi projek ni, tapi dia lompat dengan aku, dia nak buat sendiri punya parti, macam-macam lah. Sebab Allah dah bagi tahu, kau tak boleh bagi harta dunia seisi pun, dia tak akan cukup. Hanya kau bagi dia cara kenal diri, kenal Allah, mengesahkan Allah, baru dia rasa cukup, dia tak mau lain lah. Kerana mengesahkan Allah ni manis tiada pahit. Itu yang perlu dia ajar. Jangan yang lain dulu. Kita mengaku kita parti agama, tapi kita tak bawa kepada mengesahkan Allah, sama juga. Kita topengkan benda tu juga. Parti lain pun ada yang Islam juga, sama juga. Dia akan bila nak apa, dia tengok kawasan-kawasan tu banyak orang Islam, dia akan tunjukkan yang dia tu seolah-olah. Tak boleh, kita kena baca tengok. Ni tak boleh ni. Ini untuk bawa dunia aja. Kita yang mustahak kena akhirat dulu. Allah Ta'ala dulu. Dia kenal diri, kenal Allah tak? Pemimpin tu. Tanyakan dulu. Berani tanya. Pemimpin kita datang dah, dia bagikan pelekat, dia letak kat depan rumah kita, senyap kita dah. Apa perjuangan? Apa tu? Tanya dia. Kenal diri, kenal Allah. Tak? Tu betul-betul tak untuk Islam, untuk Allah Ta'ala dulu. Soal dia. Macam mana nak dibawa ni? Tanya dia. Bukan sekadar aku nak pilih kau boleh, tapi
Kalau semua, tapi jangan salahkan semua sekarang ni dia tak nak undi. Kita jangan kata dia ni apa dia tak undi, rosak. Nanti Islam tak naik, kau kena soal nanti. Sedap dia cakap ni. Kita jangan salahkan orang tu, dia ada pegangan dia sendiri. Dia tauhidkan Allah. Seorang pun tak layak untuk memimpin. Yang boleh layak dia kata Imam Mahdi. Kau nak cakap apa? Dia set seorang-seorang pemimpin. Tengok. Mula-mula bolehlah bila dah dapat. Hilang hudud. Senyap dah hudud. Ya? Saya tak cakap mana-mana parti. Faham sendirilah. Covid pun tak boleh nak tentang. Ya, kita kena ada pilihan kita. Kita tak nak guna ubatkan vaksin tu, kita nak ubat cara lain. Boleh lah batu sauda. Mana kau, mengapa kau tak ketengahkan? Kau kata kau perjuangkan Islam, tapi tak ada suara yang mengatakan kami tolong jangan pakai ubat, buat bagi alternatif lain. Batu sauda kami dah amalkan, kami tak payah nak injek-injek. Tak ada dengar bersuara. Malah kau ikut dengan dia pula. Patut kau masuk dengan dia, kau bawa dia ke sini. Jadi kita nak percaya ke macam tu? Bukan saya ni saya cakap tadi bukan atas nama parti. Saya tak ada guna parti-parti. Saya akan nama tauhid, mengesahkan Allah. Tak ada saya berpihak mana-mana. Jangan salahkan saya. Saya bercakap tak ada kepentingan apa, melainkan kita nak ngajak mengesahkan Allah, menombor satukan Allah, ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Sampai bila kita nak macam ni? Bertanya, sampai bila kita nak macam ni? Ya, kita harapkan pemimpin yang apa, tak juga, makin teruk lagi ada. Makin teruk. Jadi kita sama-sama tunggu Imam Mahdi tak lama lagi. Dia nanti akan yang naik. Ada. Itu ya cara dia, insya-Allah. Janganlah kita nak harap parti ni. Tak ada lah. Tipu semua tu. Tunggu ya Imam Mahdi nanti, insya-Allah. Tunggu sama, insya-Allah. Bagi lain orang untuk cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada malam ini, pada malam majlis pelajari lagi mengenal diri dan mengenal Allah, dan bagaimana yang perlu kita diingatkan agar buang keakuan diri, kerana dengan keakuan diri itulah yang buka pintu maksiat. Dalam 2-3 minggu ni saya tak banyak jumpa dengan orang, tapi saya dengan diri saya sendiri buat kereta, buat kerja dengan orang, tapi nak lihat macam mana Allah menguji kita. Saya nak bagi contoh bila mana kita nak berlawan dengan keakuan diri, di mana kita kena duduk di apa yang dikata di makam la, tak ada apa-apa, la haula wala quwwata illa billah. Jadi sebagai contoh, saya tengah buat kereta nak cepat, kita tahu jalan tu ada banyak traffic light. Jadi kita tahu ada 3 traffic light di depan kita. Jadi maknanya kalau ikutkan hawa kita ni, kita nak lepas semua 3 traffic light. Jadi Allah menguji kita. Semua traffic light kita kena. Traffic light pertama, kita kena berhenti. Dan bila kita berhenti tu, gangguan di fikiran kita. Sebab apa kita kena berhenti? Sama ada traffic light kalau merah, tapi memang perkara tu telah ditakdirkan oleh Allah, ya? Sebab kita diperjalankan. Jadi situasi yang macam tu lah selalu saya hadapi. Dan untuk kita, diri kita sendiri, untuk kita buang keakuan diri ni, salah satunya kita kena berlawan dengan diri kita, mengatakan bahawa kita ni tak ada apa-apa.
semua yang berlaku ni, apa yang kita buat ni adalah skrip daripada Allah. So kita tak perlu nak marah apa-apa. Kita kena bertabah. Maksudnya redha. Kalau traffic light, 3 traffic light kita kena berhenti pun kita kena lawan. Itu Allah nak uji kita, dan bila kita boleh settle down dengan perkara-perkara kecil di tepi jalan tu, baru kita akan dapat rasa yang Allah ni tadi. Kita tak ada daya upaya, Allah yang mengaturkan semua keadaan. Itu yang saya nak kongsikan pada malam ini, sebab itu yang berlaku pada saya 2-3 minggu ni. Dan lagi satu, di tempat kerja pun, dia kat site saya seorang-seorang. Bila kita seorang-seorang, maknanya kata saya tak berkomunikasi dengan orang. Cumanya saya berlawan dengan diri saya sendiri. Maknanya saya nak jadi keinginan diri kita lah, keakuan diri kita nak macam ni. Tapi Allah dia bagi skrip lain, dia bagi jadi macam lain. Itu pun satu benda yang kita kena lawan, sebab benda ni main di dalam. Tapi nampak macam kecil, tapi sebenarnya kalau kita tak berkawal benda tu, dia akan bawa kita punya keakuan diri tu, orang kata tak berkawan. Jadi benda-benda macam tu kita kena serah pada Allah. Kita kena ingat kita ni sebagai wayang kulit je, Allah yang kat dalam dia. Skrip itu Allah yang dah aturkan. So kita kena reda dan bertabah atas apa yang berlaku. Sebab macam saya kata, ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Itu semua akan berlaku dalam kehidupan. Yang penting Allah, kita selalu dengan Allah, ingat Allah. Dan yang baik pun ada berlaku pada saya, bukan semua yang tak baik. Yang baik pun ada berlaku bila mana saya patutnya kontainer datang 21 bulan. Petang tadi saya nak balik, nak datang sini, dapat satu panggilan mengatakan kontainer boleh datang besok. Satu rahmat bagi saya. Dan saya tak jangka pun kontainer boleh datang 5 hari awal. Sebab dekat tempat saya tu masih lagi tak selamat, sebab saya tengah buat store. Jadi store tu masih dalam pembinaan. Jadi barang yang mana nak naik kontainer tu, kalau saya tak letak dalam kontainer, maka saya akan letak kat store yang tak siap tu. Jadi risiko untuk barang tu kena curi sangat tinggi. So Allah yang mengaturkan semuanya. Alhamdulillah, sebenarnya tak boleh dapat kontainer 5 hari awal, tapi Allah pemudahkan, kontainer datang besok insya-Allah. So maknanya kita saya boleh simpan barang kontainer dan kunci lebih yang kata lebih selamat lah untuk lena malam daripada duduk terdedah dulu. Itu maknanya saya nak beritahu, nak kongsi sama dengan YouTube dan doanya aja dari ini. Maknanya kita kena bertabah dalam keadaan susah dan senang. Yang penting Allah yang uruskan diri kita, kehidupan kita. Kita tak boleh nak ikut apa yang kita nak. Kalau kita ikut apa yang kita nak, nanti mungkin akan jadi lagi tekanan pada diri kita. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakap sikit. Datang minta. Cari dulu. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, kita dapat duduk dalam majlis nadiri dan apa lagi untuk kita berbincang dengan Allah SWT. Jika dulu banyak lagi belajar bersama guru, dan kita dapat benar-benar dikenal tentang diri dan kesan Allah SWT. Kita dekat. Suara memang hilang.
Dekat yang sakit. Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu. Apa yang diucapkan oleh saudara kita, teman-teman kita tadi, semuanya adalah daripada intasan hati Rabbani, ketuhanan, dan juga kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi. Apa yang diucapkan tu tak lain, tak mengajak kita sama-sama lah mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan kita. Lihat sesuatu yang berada dalam hidup kita seperti mana yang teman kita cerita, ya, masih lagi berlawan dengan keakuan diri lagi. Jadi kita perlukan lagi kefahaman-kefahaman yang di sisi Allah. Kita masih lagi rasa keakuan diri, itulah maka akan datang teguran Allah yang berupa begitu. Tapi kalau kita duduk betul dalam keadaan menjaga daripada jangan terkeluar dari ada keakuan diri, maka kita tidak akan ditegur. Maka itu satu teguran daripada Allah, ya, supaya kita sedar bahawa kita dah terkeluar. Maknanya kita berada dalam keakuan diri, kita berkehendak untuk supaya sesuatu tu beres. Padahal dah dibagi tahu beres ke tak beres, tetap dia juga. Kita tak perlu risau beres ke tak beres ke depan kita, sebab tu urusan Allah, tu cerita dia. Tapi masih lagi kita nak juga, kita nak minta bahawasanya doa kita ni, kita mesti utamakan doa kita. Maka tu Allah akan tunjukkan, ya, sebaliknya akan terjadi, supaya kita tahu. Jangan kita dahulukan dengan kehendak kita dalam kita bermohon. Itu keakuan diri. Biarkan berjalan dalam kehidupan kita dengan susunan dia. Sebab kita dah kenal diri, kenal Allah. Bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia melanggar semua tu. Dia nak baik je, yang tak baik dia akan protes. Cukup masa tak baik tu akan hilang, timbul baik, dia tak protes. Cukup nanti dah nikmat dia dah cukup, Allah Ta'ala kata dia tukar pula nanti kepada yang tak baik pula. Jadi benda tu akan berlaku dua tu. Jadi sampai bila kita nak? Jadi Allah nak tengok ahsanu amalah, bukan kita mempertikaikan baik atau buruk. Itu cerita dia, jangan kita tukar-tukarkan. Yang mustahak kita hilangkan keakuan diri, tak mahu antara kedua tu, ataupun kedua tu akan berlaku, kita tetap yang penting kita mengesahkan dia. Dia bagi nikmat pun tetap mengesahkan dia. Nikmat tu 10, engkau terlebih banyak. Durian tu sedap, engkau lagi sedap, ya Allah. Kita tukarkan. Jadi nikmat-nikmat tu hanya nikmat-nikmat luaran. Nikmat-nikmat yang dikatakan tadi rohani adalah nikmat yang lebih best daripada syurga. Ada nikmat kita rasakan dengan Allah. Bila datang kemalangan, ujian, bencana, malapetaka yang menimpa kita, kita akan berkata pula nanti, bila kita dah kenal diri, kenal Allah betul-betul, kita akan kata, ya Allah, bencana ni, musibah ni tak berat lagi, ya Allah. Lupa kau lebih berat lagi, ya Allah. Kita mau ajar gitu, supaya kita tetap teguh apa pun jadi. Sayyidina Ali kata, bila kamu dah berpegang teguh, nikmat yang kamu dapat, kamu kata Allah tu lebih nikmat. Dan bila kena bencana yang berat, kamu kata berat lagi. Bila lupa Allah, maka kamu telah memiliki segala-galanya. Lebih daripada syurga lagi kamu telah dapat, iaitu kamu dapat Allah. Jadi tengok dalam kehidupan kita, bila datang nikmat, bagaimana kita nak olahkan. Terlampau seronok sampai lupa Allah. Dah sedap makan nasi kandar Penang je pun. Makan dah sedap dia tadi, kita tak memulangkan, engkau lagi sedap. Cuba cari waktu kita makan tu, kadang-kadang pertama tu sedap suapan, kadang-kadang pertengahan sedap betul, asam. Yang kadang-kadang penghujung tu, ya Allah sedapnya. Tapi bila kita dah cari waktu tu, bila Allah dah bagi waktu tu sedap tu datang, kita, ya Allah engkau tu lah, itu nak dijawab cepat. Itu nak dijawab cepat batin kita, engkau lagi best ya Allah.
supaya kita keasyikan kita kepada Allah, bukan kepada lazat makanan. Supaya juga kita nak makan nasi kandar. Sebelum kita nasi kandar, dah datang dulu anzala ala abdihil. Dia datang yang pertama tu kita, ya Allah sedap nasi kandar. Engkau lagi yang pertama tu kita sambut dulu. Kalau tidak kita nak sambut yang kedua susah nanti. Bila terzahir depan kita dah tertumpu kepada lazat di situ. Kita tak tumpu tadi dia datang tadi. Dia datang tu siapa yang bagi rasa yang kita nak makan nasi kandar tu? Kan dia turun tu tanpa huruf, tanpa perkataan, berbentuk rasa Allah turunkan kepada roh kita. Berasa roh tu tadi, cepatlah jawab. Terima kasih ya Allah, engkau lagi best ya Allah. Jangan buat aku lalai pula dengan makanan ni ya Allah. Bau alalan toyi, bau makanan kita jadi alalan toyi pula. Bau darah daging yang tumbuh daripada ma'rifat kepada Allah, suapan tangan yang suap daripada suapan tangan Allah, tak akan derhaka kepada Allah. Akan tumbuh darah, tulang, sumsum, urat, saraf, kolbu, semua dalam akan berzikir, memuji Allah, membesarkan Allah, mengesakan Allah. Darah daging kita pun berzikir nanti. Itu cara nak ajarkan supaya kita tengok para wali Allah dia tak makan sifat ayat yang makan cahaya iman. Kita makan tenaga, kita kasi dalam tu ada tenaga. Ada zat ni kita kaji zat Milo ni ada zat ni. Kita tak nampak yang menciptakan. Maka itu darah daging tumbuh jadi kekuatan tu untuk membuat kita sekutukan Allah. Tak kuat untuk nak bawa mengesakan Allah. Sebab cara kita punya olah tu cara Yahudi, cara sistem Yahudi, bukan cara sistem mengesakan Allah. Tetap juga apa pun bidang kau tetap mengesakan Allah. Apa pun jurusan kau, ajar fiqh bab tahara, bab suci, tetap juga penghabisan kau dah ambil wudu cara yang betul, air mutlak, air apa semua kau belajar. Dan dulu dah ambil air wudu semua. Kat mana last sekali tadi? Ajarkan sekali. Yang dikatakan suci tadi. Yang dikatakan suci tu lepas ambil wudu tu apa dia? Iaitu hilang keakuan diri. Sebab tubuh cuci dia air. Tapi cuci hati ni adalah buangkan keakuan diri, matikan diri. Tak mau ada lagi ingat tentang hawa nafsu ni. Kita betul-betul ingatkan Allah yang ada. Kau berjalan tadi, Allah yang angkat kaki kau. Kau berdiri dalam solat tu, Allah yang tegakkan kau. Kau nak solat tu, kehendak Allah yang izinkan. Kau angkat tabir dalam Allah punya kudrat yang angkat tadi, yang sebut pun Allah. Itu baru wuduk yang betul. Bila wuduk yang betul, solat tu akan jadi betul. Tapi kalau wuduk tak betul, kau ambil air sembahyang. Beza air sembahyang dengan wuduk. Air sembahyang tu untuk tubuh aja. Lepas tu hati kau tak ke mana-mana. Dah ambil wuduk dah, tapi hati kau ke mana? Kau bukan ambil wuduk. Kau ambil, Rasulullah jumpa orang begitu, Rasulullah kata ambil balik wuduk. Rasulullah kata, kalau aku dah betul ya Rasulullah, ambil lagi. Tak betul. Sampai Rasulullah kata masih ada keakuan diri kau, wuduk tak betul. Cik Haji ni pandai-pandai, mana hadis di mana? Tersegah. Memang saya bodoh, saya tak belajar hadis. Tapi saya ada kesucian yang Allah bagi, saya yakin. Jangan nak berdebat-debat. Saya tak suka berdebat. Kalau rasa yakin, ikut kamu yang dapat untung. Sebab apa guna ambil wuduk satu kola air, tapi hati kau masih lagi ingat dunia lagi. Tujuan ambil wuduk tu Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata adalah suci. Baru kau boleh pegang Quran, baru boleh kau solat. Sebab nak jumpa Allah Ta'ala jangan bawa diri kau. Mana boleh. Quran tu ayat Allah, kau berkata-kata dengan Allah. Mana boleh kau bawa keakuan diri. Lebih banyak bencana dia nanti, rosak dia. Dalam kau baca Quran, kau ada keakuan diri. Dalam pada kau solat, kau ada keakuan diri. Fawailul lil musallin allazina solatihim. Betapa malangnya orang yang solat kerana hatinya lah apa lalai, ada keakuan diri. Kau membuka pintu-pintu maksiat di dalam solat tu tadi, maka tak berhasil solat kau. Di luar solat pun sama juga, kau akan tak dapat tumpukan kepada Allah.
Tapi kalau kau berhasil solat kau, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Solat kau tak rasa keakuan diri. Di luar solat pun kau tak ada rasa riak, takbur, sombong, ujub. Tak ada dalam hati kau. Ada kau pun tak mahu, kau benci benda tu. Ada terdetik sikit, cepat kau pancung dengan pedang la ilaha illallah. Tolonglah ya Allah, ada berdetik lagi sikit ni. Hati aku tadi ya Allah rasa bersalah betul. Sikit saja salah. Tapi kalau tak ada berhasil solat kita, dalam solat tu sendiri lalai pun kita tak rasa macam besok kita ulang lagi. Macam tu juga solat jenis kita, solat yang lalai. Kita rasa macam tak salah benda. Istidrak tu bahaya tu. Malang nasib kita tu. Tu. Lepas tu kita bangga solat kita pula. Aku dah lama solat 40 tahun dah. Orang tak tanya pun. Kau nak solat-solat, kau nak bagi ingat Allah Ta'ala, kau dah solat 40 tahun dah tu. Jangan dengan Allah kena beres betul-betul. Dia dengan makhluk kau boleh tipu. Malaikat pun kau boleh tipu. Malaikat tak tahu. Kata si Adil solat lah, si Adil ni solat jemaah dah berapa dah. Jadi tak tinggal solat jemaah, solat semua tak tinggal. Dia ada dia api-api yang itu, supaya dia mengaku ada keakuan diri kita. Kita rasa kita yang lakukan. Padahal yang istiqomahkan kita Allah. 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun kita pergi solat tu, itu kita tak boleh fikirkan. Sebab tu Allah yang ada sifat daim, berkekalan. Dia bagi kat kita sikit kekekalan, kita boleh istiqomah. Bukan sebab kita ngaku kita pula. Itu yang rosak tu. Otak tu bermain, aku lebih baik. Janam lah. Syirik aku tu lebih baik. Takabur. Dia kata orang lain aku lebih lama, dia baru nak bertobat. Aku sebelum dia lagi, aku yang lama dulu datang masjid ni. Dia baru tu sedar tu. La Allah, di dalam hati gitu lagi. Orang tu mentang-mentang baru nak sedar kan. Nak orang tu tunduk dengan kita. Sebab kau baru sedar. Aku nak rasa macam tu lagi, ada keakuan diri. Tapi orang lain tak tahu, malaikat tak tahu. Tapi Allah tahu, wali-wali Allah tahu. Dalam hati kau tu ada dalam fi qulubihim marad. Di dalam hati kau ada penyakit. Apa penyakit dia? Ada keakuan diri dan kau minta orang naikkan diri kau. Aku pergi perang supaya aku nanti terbunuh, orang naikkan nama aku. Ya Allah. Tapi nampak malaikat kata dia ni mati syahid. Tak, Rasulullah kata. Dia dalam hati dia gelarkan mati syahid supaya dia naik nama dia orang lain. Untuk orang Allah yang tahu dan Rasul. Dia rajin sedekah dermawan, habis masjid dia buat macam-macam. Dia ni orang amal soleh. Rasulullah kata, tak. Sebab apa? Allah bagi tahu sebab di hadapan Allah nanti dia berbuat sebab dia nakkan imbalan. Ya, orang puji dia. Jadi aku bagi puji kat dunia, orang ramai puji dia. Jadi dia bangga, dia dah dapat dah. Jadi dia buat sesuatu tu supaya orang dah dapat kat dunia dan aku dia tak dapat. Ya ke? Tapi Allah, dengan Allah kita tak boleh tipu. Allah tahu dalam hati kita. Dia yang jadikan hati kita yang halus-halus tu. Dia ciptakan, takkan dia tak tahu? Allah Ta'ala. Kau nak tipu siapa? Jadi jangan. Kita berbuat pulang balik. Ya Allah, engkau lah. Ya Allah, rahmat dan kurnia engkau. Aku boleh buat ni derma. Aku boleh perang. Aku wafat dalam mati syahid ni sebenarnya engkau. Kurnia engkau, rahmat engkau. Ya Allah. Bukan aku ni hebat. Aku tak nak lain engkau. Ya Allah, ridho engkau. Ya Allah. Dia rajin solat. Dia orang alim. Dia apa dia? Ulama besar. Tak. Dia berbuat ni supaya dia digelar sebagai ulama. Dia sebagai orang tahu dia rajin ibadah. Ya ke? Semua orang tak tahu, malaikat pun tak tahu. Tapi Allah tu tak. Allah dan Rasul tahu. Jadi jangan sampai kita, dia ni dia belajar masih aja, dia hebat ni. Belum tentu lagi. Dia ada apa niat dia kerana apa? Biar orang puji lain. Dia dapat ilmu dia dapat ilmu di sisi Allah, dia bangga. Habis kita di hadapan Allah, habis kita. Janganlah. Jangan kita bangga-banggakan apa pun. Rasulullah pun macam-macam Allah Ta'ala bagi lebih hebat daripada kita, jauh beza dia. Tetap juga Rasulullah kata, ya Allah, jangan biar aku urus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelimat tu. Padahal dah bagi macam-macam. Muhammad, kau buat apa pun suatu kau, aku ridho.
tapi tetap juga mohon pada Allah, tolong ya Allah, susunlah hidup aku. Tetap juga itu yang dapat kasih sayang Allah. Kita belum lagi dapat, kalau dapat tak tahulah. Maka itu kita kena jaga. Belajarlah jadi hamba Allah yang banyak bersyukur, bukan banyak meminta. Bukan Allah tak bagi minta, tapi yang kita minta bukan. Dapat tapi lagi jauh pada Allah. Nak? Boleh Allah makbulkan, tapi makin jauh pada Allah. Allah tak nak. Kalau Allah tak bagi kau, jangan komplain lah. Allah dah banyak kali aku mohon tak dapat. Allah tak bagi tu bagus. Sebab kalau bagi kau makin jauh. Ikut aja susunan dia. Redha ya Allah, bersyukur ya Allah kau bagi aku ujian macam ni. Alhamdulillah ya Allah, makin aku dekat dengan kau. Kau tak bagi ujian, nanti aku takut aku jauh ya Allah. Terima kasih ya Allah kau bagi ujian, aku makin dekat dengan kau hatiku. Yang penting tambah lagi aku dekat dengan kau ya Allah. Rasa manis dengan kau ya Allah. Itu yang kita nak. Jangan komplain apa Allah bagi. Allah bagi tu cantik lah, baik ke buruk, dia cantik. Kalau kita dah kenal diri kenal Allah, dia bagi susah ke, dia bagi ujian anak ke, ujian isteri ke, semua kita kena sangka baik. Cantik ya Allah, cantik. Terima kasih ya Allah, Lailatul Qadar kau bagi aku. Kena ujian tu cakap gitu, Lailatul Qadar, terima kasih ya Allah. Allah menurut persangkaan kita. Kalau kata ujian tu berat kan kau. Tapi kau kata Alhamdulillah ya Allah, dengan ujian ni aku makin dekat dengan kau, itulah kau dapat Alhamdulillah. Allah menurut persangkaan kita. Sebab apa yang Allah bagi tu baik, tapi kau dah sangka tak elok. Sebenarnya Allah bagi elok, kau yang sangka tak elok, kau dapat dah. Jangan. Kita apa pun kita sabar ya Allah, apa pun tolong ya Allah, kuatkan hati aku bahawa apa yang kau bagi ni semua baik ya Allah. Walaupun ni aku tak boleh terima, tak boleh kuat ya Allah, tapi aku yakin ya Allah, yang kau bagi ni terbaik ya Allah. Aku nak ridha ya Allah, belajar ridha. Syukur ya Allah kau bagi ni. Ya, sama-sama kita hadapinya dengan nak cari nak selamat, buang keakuan diri, betul-betul minta Allah Ta'ala susun hidup kita. Sesaat pun jangan biarkan kita nak urus. Kita nak urus sendiri macam tu lah tadi. Kita nak urus kan, kita nak traffic light tu semua kita boleh langgar semua. Itu dah berdetik nak ada keakuan dia. Sebab apa? Sebab nak kejar sesuatu tu ajak kita. Betul? Tapi kalau kita selalu dengan dia, kita tak akan kelang kabut. Kita sentiasa relax. Kita tahu kaki kita diangkat, nafas kita dia naikkan, dia turunkan, dia berhenti, rasa tu datang, semua kita rasakan daripada dia. Nikmatnya ya Allah. Tak ada kelang kabut, kita tenang nanti. Memang orang begini Allah Ta'ala kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Dia sentiasa rabbiki, dengan dengan Tuhan dia tak ada diri dia dah. Maka orang yang begini Allah selalu panggil dengan panggilan manja, mutmain, tenang. Dulu kita bercinta sebelum kahwin dulu kan, tak tahulah lepas kahwin mau bercinta tak kira lah. Kita ada rasa cinta dengan makhluk kan. Betul? Kalau dipanggilkan, dia panggilan special kan. Jadi kan bergetar tak hati kita bila dipanggil dengan keadaan kita, keadaan cinta dan cinta kasih. Tapi kalau tak ada perasaan cinta kasih, dia panggil macam mana pun ada terasa? Tak terasa. Tapi bila Allah bagi panggilan tu, Allah bagi rasa cinta dulu kepada Allah. Kita cinta Allah ni sebab Allah yang Allah bagi dulu, baru Allah panggil dia ayat, baru terasa seronok. Bukan kita ni baik, kita ni tadi suci, tapi Allah memberikan kita kesucian dulu, barulah dia panggil kita. Jangan kita ingat aku dah buat riadah ni, aku dah belajar dengan si Haji. Tak ada kemana-mana. Itu sekadar susunan-susunan Allah. Yang sebenarnya rahmat dan kurniaan Allah 24 jam. Bukan kata kita hebat, kita tak ada, kita bersih tak ada. Kita puasa 2 tahun ke, kita puasa Isnin Khamis, kita puasa Nabi Daud. Tak ada pasal tu semua. Yang menyebabkan kita jadi baik, tu semua kita dapat cinta Allah, semua daripada Allah. Jangan bersandar pada tu. Bukan saya kata ayah buat, tapi jangan bersandar kepada amalan kamu, tapi bersandar kepada amanu. Kita nak buat solat tahajud, adakah kita terus buat ataupun datang keimanan, keyakinan tu datang dulu?
Keyakinan datang daripada Allah. Innal ladzina amanu, dia datangkan iman dulu, keyakinan kita dulu, baru disuruh amilus soleh, baru laku amal soleh. Baru kana telahum jannah nombor 3. Nombor 1 amanu, bestnya dengan Allah. Kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, payahlah. Kita nak mengaku kita yang lakukan amal soleh. Tapi bila kita dah dapat innal ladzina amanu, kita beriman, yakin, kenal diri, kenal Allah, baru kita lakukan amal soleh itu. Bukan kita, tapi rahmat dan kurniaan Allah. Baru Allah Ta'ala kata kana telahum masuk. Baru betul. Sebab kita dah dapat Allah dulu. Allah lagi best ke jannah lagi best? Mana best lagi? Kita dah tahu pasal kita innal ladzina orang beriman kepada Allah, dia ada cinta kasih kepada Allah, dan dia seronok hanya dengan Allah. Dia takut betul-betul dengan Allah. Apa pun dia tanya Allah, restu tak restu ya Allah? Tak restu aku tak nak ya Allah. Restu kau tak kira lah, apa pula jadi, jadilah. Jadi kau restu ya Allah. Mati tetap mati, sakit tetap sakit, susah tetap susah, senang tetap senang. Yang penting kau setuju, kau restu tak? Apa keadaan yang kau bagi? Itu tadi. Kita nak Allah restu kita buat. Apa yang berlaku tu kita redha. Allah redha. Tapi kalau kita buat jadi sesuatu kita tak redha, menunjukkan bahawa kita telah ada keakuan diri. Sebab kita kena ikut aturan Allah, bukan Allah yang kita arahkan Allah. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, banyak kita arahkan Allah. Ataupun kita tentuan Allah, kita mengaku tu kita punya kehendak. Contoh kita makan sedap ni tadi. Aku tu terasa diri aku yang nak ni tadi. Ya Allah, siapa yang bagi rasa nak makan tu? Patutnya Allah ni dah bagi tentu aku rasa ni, durian ni nak jadi ni berapa bulan ni. Kadang-kadang tak sempat lagi tupai datang, tapi ni dapat aku makan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita hargai benda tu, nikmat tu akan bertambah, kita rasakan dengan Allah. Ini makan-makan kita tak hargai, nikmat tu jadi sampai di situ aja lah. Kita tak dapat nikmat betul-betul dengan roh bila kita makan. Cukup dulu sampai situ insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Saya pun tak pandai sebenarnya nak menceritakan, tetapi itu semua daripada Khatiyat Rabbani, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi. Tak ada saya niat untuk nak singgung ke mana-mana, tapi saya adalah disuruh untuk sampaikan. Tak ada cara, saya bukan nak untungan, saya bukan nak pujian, saya tak nak semua. Saya betul-betul buat ni apa yang telah diatur, disusun oleh Allah SWT. Saya tak mau, saya yang mengatur sendiri. Itu tanda saya kasih dan sayang kepada semua, daripada yang atas sampai semua. Saya nak semua, saya nak kasih sayang semua. Saya nak semua roh-roh dengar, semua turun, semua dengar insya-Allah ya. Dan apa minkum ada salah silap, keakuan diri dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah.